pengecilan operasi. Asyik merungut tapi tidak melakukan apa-apa. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi kita untuk video kali ini. So kali ini aku akan mengupaskan isu tentang yang paling popular sekarang adalah virus COVID-19 yang banyak menjejaskan kerjaya dan pendapatan kita semua untuk meneruskan kelangsungan hidup pada hari-hari mendatang. So ini adalah pendapat aku bagaimana kita nak menjalani dan mengatasi masalah ini sekiranya terjadi kepada kita. So korang ikut langkah-langkah ni, hopefully ianya dapat membantu korang. Okey, apa-apa pun macam mana biasa kita akan ikut intro dahulu. Okey, bye. Hai guys, so bertemu kembali kita pada kali ini. So macam mana video aku yang pertama dulu? Okey tak? Kalau korang rasa tak okey ke, korang rasa ada pendapat untuk penambahbaikan, korang boleh komen kat bawah ni. Apa-apa pun, korang jangan lupa subscribe dulu aku channel untuk membantu aku lebih menyediakan video-video yang memberi manfaat ataupun nasihat kepada korang. Ini sekadar pendapat aku lah. Okey guys, so kita sedia maklum tahun 2020 ni banyak perkara yang telah terjadi, dan antara yang paling orang kata viral ataupun yang paling berbahaya adalah wabak COVID-19 dan merebak dengan begitu pantas. Ianya merebak ke seluruh dunia dan dipanggil sebagai virus pandemik. Untuk tahun 2020, virus itu kali ini telah menyerang lebih kurang 7.7 juta penduduk dunia yang kesan sebagai positif COVID-19. Dan dalam 7.7 juta itu, sebanyak 4,400 orang telah meninggal dunia disebabkan COVID-19. Dan sebanyak 3.2 juta penduduk dunia telah sembuh daripada penyakit COVID-19. So, itu adalah perkara yang amat membimbangkan dia sebagai penduduk dunia pada tahun 2020. Itu tahun amat mencabar untuk aku dan juga korang semua. Itu baru jumlah bagi penduduk dunia. So, apa kata kita tengok pada negara kita sendiri, negara Malaysia. Negara Malaysia juga telah dilanda oleh COVID-19. Mengikut rekod daripada Kementerian Kesihatan, setakat 7 hari bulan 6 2020, sebanyak 8,329 rakyat Malaysia telah dijangkiti COVID-19. Daripada angka tersebut, sebanyak 1,518 orang masih di dalam rawatan dan 6,694 kita telah berjaya sembuhkan pesakit COVID-19. So, mengikut statistik kematian pula, 117 orang telah dilaporkan meninggal disebabkan COVID-19. Diharapkan pihak keluarga dapat menerimanya dengan hati yang tabah dan semoga semangat yang kuat menyelubungi mereka. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada keluarga yang telah pergi meninggalkan kita bagi pesakit COVID-19. Kita sedia maklum, dalam perutusan Perdana Menteri kita mengatakan bahawa COVID-19 ini telah memberi kesan yang negatif kepada pembangunan ekonomi negara kita. Dan ini secara tidak langsung ianya juga telah memberi kesan buruk kepada pendapatan setiap individu di dalam Malaysia. Dan ini dapat dibuktikan dengan carta penurunan ekonomi di dalam Malaysia. Antara sektor yang terjejas adalah industri, penerbangan, pelancongan dan juga penghotelan. Daripada kesan terhadap sektor-sektor tersebut, banyak company telah melakukan proses pengecilan operasi. Pekerja di Malaysia menerima impak yang negatif terhadap proses tersebut, dan ini secara tidak langsung ianya amat membimbangkan. Sebab bagaimana diorang nak teruskan hidup dengan tiba-tiba saja diorang diberhentikan kerja ataupun diorang tiada punca pendapatan. Bagi aku pula, sekiranya ini terjadi pada kita sendiri ataupun korang,
ini adalah masanya untuk korang mengambil pendekatan yang berbeza untuk menjana pendapatan. Korang tak perlu menunggu lama untuk melakukan tindakan terhadap perkara tersebut. Korang boleh mengubah diri korang untuk mendapatkan punca pendapatan yang lebih ataupun yang setara dengan apa yang korang buat sebelum ini. Bagi aku, ini adalah masa untuk korang berubah dan korang tak perlu menunggu untuk suatu perkara yang korang belum pasti yang bila ada penghujung. Okey, ini adalah cara bagaimana korang nak menghasilkan pendapatan korang dengan cara berbeza, mungkinlah lain sikit dari apa yang biasa korang lakukan. Pada hari ini, aku akan bincangkan 4 cara bagaimana korang boleh menjana pendapatan korang pada musim yang serba pahit, serba susah, serba sukar. Antaranya adalah korang bekerja dengan syarikat penghantaran makanan. Yang kedua, korang bekerja dengan menghasilkan suatu barangan mengikut bakat dan kemahiran korang. Yang ketiga adalah korang menjadi penjual secara online. Langkah pertama adalah korang bekerja dengan syarikat penghantaran makanan. So, zaman sekarang ni dekat Malaysia, kalau korang tengok bersepah orang bekerja dengan syarikat penghantaran makanan. Korang tengok sendiri seperti Foodpanda, GrabFood, Dah Makan, Honest Bee, Delivery Eat, Running Man Delivery, Food Time, Bungkus Eat dan berlambak lagi dalam pasaran kita. So, yang penting korang kena rajin. Kalau korang malas, siapa yang nak bagi korang duit kan? Korang kenalah bekerja sedikit. Langkah kedua adalah korang menjana pendapatan mengikut bakat dan kemahiran yang korang ada. Aku ambil daripada pengalaman kawan aku sendiri. Antaranya kita ambil senang lah. Contohnya, kalau korang pandai dalam menjahit, korang boleh buat tempahan baju, buat langsir. Macam seperti kawan aku, dia memang pandai menjahit dan dia membuat jualan sejadah sponge. So maksudnya dia membuat sendiri sejadah itu dengan menambah sponge tu. So memang mendapat pulangan yang amat memberangsangkan dan ramai yang order dengan beliau. Dan yang kedua, kalau korang macam pandai memasak, korang buatlah makanan. Korang buat makanan untuk jamuan makan tengah hari ke. So korang senang membuat apa-apa je yang pandai korang masak. Tu senang kan? Korang just bungkus and then korang buat COD. Ataupun korang menggunakan kaedah pre-order. Ada orang order, baru korang buat. So bila korang pasarkan, kawan pun boleh support. Ataupun korang boleh mengambil kesempatan dengan cara menyediakan bahan masakan seperti bahan tumisan ke, ataupun bawang yang dah di blend, ataupun bawang yang dah dikupas. Kita faham sekarang ni rakyat Malaysia amat busy. So kadang-kadang kita tak ada masa. Aku sendiri pun kadang-kadang nak masak, aku macam malas nak kupas 2-3 biji bawang. Aku rasa malas nak sediakan barang. Kalau boleh aku rasa macam aku dah buka peti ais, barang tu dah siap blend, dah siap apa. So korang boleh juga menyediakan bahan itu dan ramai permintaan yang ada di luar sana untuk barang korang. Ataupun korang ada kemahiran dalam bakery, korang juga boleh buat kek. Macam kawan aku, dia buat kek lapis Sarawak sebab dia orang Sarawak. So dia tahu bahawa pasaran sekarang di Semenanjung sendiri susah untuk kita dapat kek Sarawak yang berkualiti dari orang Sarawak. Jadi beliau menggunakan kemahiran beliau untuk menghasilkan kek Sarawak dan dia jual secara FB. Diorang paparkan dekat FB, diorang menggunakan konsep pre-order. So ada orang order, baru diorang buat. Jadi barang tu fresh, barang tu masih panas. Korang pun boleh dapat benda yang baru. Juga boleh postage, terima pesanan yang banyak ataupun kuantiti yang kecil, semuanya diorang terima. Itu langkah yang bijak untuk kita menjana pendapatan kita. Bukannya caranya kita duduk menangis, memikir, bila ni aku nak cari kerja apa? Aku nak buat apa sekarang ni? Aku dah kena buang kerja. Asyik merungut tapi tidak melakukan apa-apa. Korang rasa itu bagus ke? Korang rasa korang nak tunggu bahawa akan ada panggilan kerja untuk korang mengikut kelayakan korang? Sebenarnya tak salah kalau korang buat kerja sampingan. Korang juga boleh menunggu panggilan temuduga dari mana-mana. So, semua kedai-kedai tadi yang aku beritahu tadi yang menggunakan kemahiran dan bakat
Aku akan sertakan link kat bawah. Korang boleh pergi ke page diorang. Diorang boleh melayani korang dengan pantas. Dan bagi aku, langkah terakhir adalah korang menjadi seller secara online. Sebab banyak sekarang orang dah tahu cara nak menggunakan online. Korang bayangkan, sebelum ni kita PKP, kita duduk rumah saja, kita mesti beli barang apa-apa secara online kan. Kita beli dalam Shopee, kita beli dalam Lazada, kita beli dalam Facebook, kita beli dalam Instagram, kita beli dalam Telegram dan banyak lagi. So apa kata korang keluarkan sedikit modal, korang beli barang secara pukal di dalam Shopee ke, dalam Lazada ke, dan korang jual balik barang itu. Dan bagi aku, yang specialnya kalau korang buat semua benda ni adalah korang sendiri yang bos, korang sendiri yang pekerja. Sebab betul lah, korang nak masuk kerja pukul berapa, kita pulang kepada korang. Kalau mudah je, tak ada alasan dah. So dengan langkah yang aku bagi tahu tadi, bagi aku, korang dah tak ada alasan korang nak malas ataupun korang rasa macam mana aku nak cari duit. Korang asyik merungut saja. Okey, jana pendapatan. Jangan fikir yang payah-payah. Buat benda yang senang. Tak perlu nak fikir, oh aku nak grand. No, mulakan dari kecil, dari bawah. Mulakan sedikit. Jangan rasa nak melompat terus buat benda yang banyak. Tak, buat benda yang sikit-sikit, bertambah. Ya, memang lambat, tapi hasilnya suatu hari nanti ianya akan besar. Yang penting korang punya semangat kena kuat dan sentiasa maintain korang punya semangat. So sampai di sini saja. Aku harap COVID-19 ini dia dapat harungi dengan jayanya, dengan gembiranya, semangat yang kuat untuk kelangsungan hidup esok, lusa, mungkin sebulan akan datang, tengah tahun akan datang. Jangan putus asa. Semangat. Hanya diri sendiri je yang mampu memberi semangat yang kuat pada diri sendiri, dibantu oleh orang di samping kita, terutamanya sahabat kita, ibu bapa kita, family kita, pasangan kita, siapa saja yang rapat dengan kita. So, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Aku harap korang subscribe channel aku dan bagi komen sekiranya korang rasa setiap percakapan aku ini ada perkara yang perlu ditambah baikkan. Korang komen kat bawah, okey? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.